Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amjad Hakimi bin Uthman. Nombor matriks I302012401010. Pada kali ini saya akan membentangkan berkaitan tentang subjek penghayatan etika dan peradaban. Tajuk yang saya akan bentangkan ialah isu semasa alam sekitar. Ini adalah isi-isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan saya pada kali ini. Oke, yang pertama kita pergi kepada pengenalan. Alam sekitar adalah alam semula jadi yang berada di sekeliling kita, iaitu alam sekitar ini terdiri juga daripada udara, air, tanah, dan flora dan fauna. Udara, gas nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida ini dia terdapat di atmosfera, dan udara ini juga dia sangat penting bagi semua hidupan yang ada di bumi, termasuk kita sendiri. Seterusnya ialah air. Air ini penting untuk alam sekitar, dan di bumi air mempunyai 70% berbanding daratan. Maksudnya air lebih banyak daripada daratan, dan air ini menampung hidupan akuatik dan daratan. Dan air juga sangat penting untuk manusia seperti sumber minuman, sama juga seperti haiwan untuk sumber minuman. Di samping itu juga ialah tanah. Tanah ini adalah sangat penting untuk tumbuhan, sebab di dalam tanah mengandungi nutrien, air, dan sokongan fizikal untuk tumbuhan terus hidup. Yang last sekali ialah flora dan fauna. Flora dan fauna ini adalah tumbuhan dan hewan. Flora adalah tumbuhan, fauna pula adalah hewan. Jadi kewujudan kedua-dua itu mewujudkan keseimbangan ekosistem yang ada di hutan. Seterusnya kita pergi kepada objektif. Ini adalah objektif yang terdapat dalam pembentangan saya kali ini di sini. Seterusnya kita pergi kepada latar belakang isu yang pertama, yaitu isu pencemaran udara. Pencemaran udara ini adalah seiring dengan pembangunan pesat di Malaysia dan penggunaan teknologi seperti penghawa dingin mampu mengubah suhu alam sekitar. Seterusnya pembakaran terbuka juga turut memberi kesan buruk terhadap pencemaran udara dan manusia. Akibat pembangunan yang pesat ini menyebabkan pencemaran udara mudah berlaku. Sebagai contoh, isu yang berlaku di Malaysia ialah di Pasir Gudang, Johor. Pada tahun 2019, pembukaan kilang haram yang tidak mengikut undang-undang telah dikesan, dan 67 kilang dikesan tiada lesen. Selainnya, 4 mempunyai kesalahan, iaitu menceroboh tanah kerajaan, membangun kilang tanpa kebenaran, dan kesan-kesan daripada isu ini adalah menyebabkan udara tercemar, 6,000 penduduk menjadi mangsa, dan kawasan tanah kerajaan diceroboh. Seterusnya ialah isu pembalakan haram. Aktiviti pemotongan dan penebangan kawasan hutan untuk pembangunan ini terjadi pembalakan haram ini terjadi akibat untuk membangun kawasan tersebut tapi tanpa kebenaran di mana-mana pihak yang berwajib. Selepas itu pembalakan haram ini berlaku di setiap pendalaman negeri yang mempunyai kawasan hutan yang luas, seperti di negeri Sarawak, dan mengeksploitasi hutan tanpa meminta izin daripada pihak yang berkaitan. Maksudnya dorang memotong tanpa kebenaran. Dan kesan daripada pembalakan haram ini ialah kemusnahan flora dan fauna serta kejadian tanah runtuh. Antara isu yang berlaku di Malaysia ialah di negeri Sarawak, iaitu mencatatkan 264 kes dari tahun 2020 hingga 2022, manakala pada tahun 2023 mencatatkan kes 60 kes. Yang kedua, sebab berlaku di negeri Sarawak ialah masih mempunyai khazanah alam yang bernilai tinggi dan kawasan hutan Sarawak juga luas. Yang ketiga pula ialah kesannya. Kesannya ialah khazanah bermutu semakin berkurangan di negeri Sarawak, dan negeri Sarawak juga akan rugi serta tiada peninggalan untuk masa akan datang.
Yang ketiga ialah isu pencemaran air. Isu pencemaran air ini ialah pembuangan pelbagai sisa toksik atau bahan kimia ke dalam sungai, danau maupun laut. Selain itu, pembukaan kilang dan industri yang tidak berdaftar dengan sah boleh menyebabkan pencemaran air. Pembuangan sampah di merata tempat, terutamanya yang berdekatan sungai. Selepas itu, sampah-sampah itu mudah terlerai apabila di air. Dan kesan daripada pencemaran air ini akan menyebabkan kesan buruk terhadap hidupan akuatik, ekosistem sungai dan manusia. Ini adalah contoh isu pencemaran air di Malaysia, iaitu di Sungai Kim Kim Johor. Iaitu yang pertama, pembuangan sisa kilang pemprosesan tayar, dan yang kedua, sisa itu dibuang oleh pemandu lori yang menggunakan lori, dan lori itu diisi minyak enap cemar yang berminyak. Dan pembuangan tersebut juga tidak mendapat kelulusan yang menyebabkan terjadinya pencemaran air. Dan kesan daripada pencemaran air itu telah menyebabkan seorang pelajar menderita sejenis penyakit, dan kesihatan orang awam juga terjejas, serta 111 sekolah di kawasan tersebut turut ditutup. Okey, sekarang kita pergi kepada agensi tempatan yang terlibat, iaitu ada dua. Yang pertama, JAS, Jabatan Alam Sekitar, dan yang kedua ialah JPSM, iaitu Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. JAS, Jabatan Alam Sekitar, ialah mula ditubuhkan sebagai bahagian alam sekitar di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar pada tahun 1975. Selepas itu ditempatkan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar pada tahun 1976. Seterusnya jabatan ini dinaik taraf ke sebuah jabatan, iaitu Jabatan Alam Sekitar Malaysia pada tahun 1883. Jadi peranan jabatan ini adalah mengawal, mencegah dan menghapus pencemaran yang berlaku serta bertanggungjawab melaksanakan resolusi konvensyen-konvensyen yang berkaitan dengan alam sekitar di peringkat antarabangsa. Usaha jabatan ini dalam isu di Johor ialah sentiasa mengesan kualiti udara di kawasan tersebut, mengesan punca dan permasalahan pencemaran yang berlaku, serta mencari jalan penyelesaian agar masalah dapat diselesaikan. Jabatan yang kedua pula ialah JPSM, iaitu Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Jabatan ini di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Jabatan ini juga mempunyai ketua pengarah perhutanan serta penolong kanan, dan jabatan ini mempunyai lebih kurang 5,121 tenaga pekerja. Peranan ataupun tanggungjawab jabatan ini adalah dalam pengurusan, perancangan, perlindungan dan pembangunan kawasan hutan simpanan kekal HKS, dan jabatan ini juga bertanggungjawab terhadap pentadbiran dan pengurusan undang-undang yang terdapat di kawasan hutan. Peranan jabatan ini dalam membantu isu di Sarawak ialah membantu menangani isu pembelakan haram di Sarawak. Jabatan ini juga menggunakan teknologi canggih seperti satelit, iaitu mendapatkan gambar yang lebih jelas daripada satelit, dan menggunakan teknologi drone untuk meronda-ronda di kawasan pembalakan haram yang kerap di kawasan yang kerap berlaku pembalakan haram. Satu penempat ini pula ialah cadangan penyelesaian masalah. Yang pertama ialah mengurangkan penggunaan kenderaan sendiri, aktiviti pembakaran terbuka dan mengesan kilang haram. Okey, penyelesaian yang pertama ini adalah meningkatkan penggunaan kenderaan awam, peningkatan penggunaan kenderaan awam ini dapat menjimatkan masa dan mengelakkan dari kesesakan lalu lintas, serta yang paling penting dapat mengurangkan pencemaran udara. Selepas itu, mengelak daripada melakukan pembakaran
pembakaran terbuka, serta pembakaran terbuka itu digantikan dengan cara lain seperti menanam sampah ataupun kita semula sampah yang kita gunakan. Dan yang terakhir sekali ialah mengesan aktiviti kilang haram, serta pihak berwajib sangat-sangat perlu tegas dalam membuat rondaan, dan kerajaan juga perlu tegas dalam isu alam sekitar ini, kerana isu alam sekitar ini sangatlah penting di Malaysia. Penyelesaian masalah yang kedua ialah kempen kesedaran kuat dan kuat kuasa undang-undang. Jadi kita melakukan kempen kesedaran kepada orang awam terhadap penjagaan hutan agar mereka sedar bahawa hutan itu penting, dan kuat kuasa undang-undang perlu dipertingkatkan seperti Jabatan Hutan Sarawak, dan mereka perlu memberi denda yang setimpal kepada individu yang bersalah, seperti individu yang membuat pembalakan haram, pemotongan pokok-pokok tanpa izin dan sebagainya. Penyelesaian masalah yang ketiga, itu yang terakhir ialah tidak membuang sisa toksik atau bahan kimia ke dalam sungai, dan membuat kempen kesedaran serta kod kuasa undang-undang. Jadi kilang yang berdaftar dengan sah perlu mengikut undang-undang yang telah ditetapkan, dan kita harus membuat kempen kesedaran terhadap alam sekitar supaya masyarakat tidak membuang sampah di merata tempat, termasuk kawasan sungai yang berdekatan sungai. Yang ketiga pula, pihak berwajib perlu tegas dalam isu pencemaran air maupun pencemaran alam sekitar, dan memberi denda kepada individu yang bersalah, seperti yang isu penyelesaian yang kedua tadi. Okey, ini yang terakhir ialah kesimpulan. Isu alam sekitar ini memang kerap berlaku di Malaysia. Lepas itu, dia juga turut memberi kesan negatif kepada manusia, dan kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab mestilah menjaga alam sekitar kita dengan baik, dan penjagaan alam sekitar yang baik ini akan memberi kesan positif terhadap diri kita, masyarakat dan negara. Serta pihak kerajaan juga perlu mengambil berat tentang isu alam sekitar, kerana ianya akan melambangkan negara itu sendiri. Maksudnya, jika kita menjaga negara kita dengan baik, negara-negara lain juga akan memandang tinggi terhadap negara kita, iaitu Malaysia. Sekian daripada saya, Muhammad Amjad Hakimi bin Uthman, dan terima kasih.